Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pagi ni. Alhamdulillah walaupun agak lewat. Kop the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi. Tajuk kita hari ini. Laut, matahari dan bumi. Allahu Akbar. Itulah kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laut, matahari dan bumi. Fungsinya cukup besar, tugasnya cukup besar. Tugasannya besar kepada manusia dan kehidupan di bumi. Wah, itulah lautan, lautan, bumi dan matahari. Lautan, kenapa laut masin? Air laut masin. Inilah yang jadi persoalan. Sedangkan air laut itu adalah himpunan ataupun saluran daripada air-air sungai di bumi. Air sungai di bumi. Air sungai itu tawar. Tapi kenapa bila masuk dalam laut jadi masin? Dari mana garamnya tu? Dari mana garamnya tu? Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keseluruhan bumi dengan air laut ini 70% adalah air bumi ini. 30% bumi. Tanah. Itu hebatlah. Jadi kita akan buat bicara mengenai laut ini. Laut. Tapi hairannya, walaupun air sungai tawar masuk dalam laut tetap jadi masin, tapi ikan dalam laut tetap jadi tawar. Tengok kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Joy. Salam tu. Gapo skor lagi? Gapo skor lagi? Liverpool menang. Arsenal menang. Cici, Assalamualaikum tu. Handsome. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Laut yang luas. Assalamualaikum tu. Ya, Norliza. Saya kat kampung ni. Lain kat kampung tak berapa okey tu. Sekarang Wi-Fi sampai di kampung-kampung. Boleh internet sampai di kampung-kampung. Laut. Apa fungsi laut? Fungsi laut. Fungsi laut. Itu penting kepada kita. Laut tidak pernah jemu. Tidak pernah berfungsi. Sebab air laut itu. Tapi yang air laut itu masih boleh jadi wap, dia tawar. Jadi wap naik, dia jadi awan. Awan. Apabila air hujan turun, jadi tawar. Itulah kuasa Allah sebenarnya. Thank you sahabat semua tu. Sahabat duha. Siapa yang belum solat duha, silakan. Yang sudi hadir Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Assalamualaikum tu. And again. Wow, ombak pantai. Bayangkanlah laut. Laut, ikan dalam laut tak pernah masin. Kalau kita nak makan ikan goreng supaya masin, kena masukkan garam lagi. Sedangkan dia hidup dalam laut. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah. Laut luas mata mandang. Siapa yang nak melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pergi tepi pantai, lihat laut. Lihat laut, itulah kuasa Allah. Kuasa Allah mewujudkan laut. Bagaimana dengan bumi? Bumi ini begitu hamba sekali kepada makhluk. Bumi boleh dipijak-pijak. Siapa pijak pun dia tak kisah. Tak kisah. Assalamualaikum tu. Salam duha. Ya, Abdul Razak, apa khabar Jak? Jak kita. Apa khabar? Apa khabar? Terima kasih. Hari Minggu. Hari ini Ahad Day. Ahad Day. Sunday, Ahad Day. Ahad Day 19 hari bulan. November. 19 bulan Februari. November. Jadi bumi ini dia begitu hamba sekali kepada makhluk Allah. Sanggup dipijak, boleh digali. Boleh digali. Tetapi dia masih lagi membalas dengan budinya, budi bumi. Siapa yang berbakti kepada bumi, bumi akan balas dengan hasilnya. Siapa gali dia, siapa letak benih, dia akan menyuburkan tanaman-tanaman kita. Dan dia juga mengeluarkan makanan-makanan untuk makhluk-makhluk lain seperti haiwan. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik sama sekejap kita. Bumi tidak pernah jemu untuk berbakti kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ini adalah perkhidmatan yang besar kepada manusia. Bumi. Manusia dijadikan daripada bumi. Adam alaihi salam. Allah memerintahkan supaya malaikat pergi mengambil tanah-tanah di bumi. Dan bawa ke
ke langit untuk dijadikan makhluk manusia. Makhluk manusia. Salam pagi jemaat. Ya, Ijam. Jadi malaikat pergi ambil tanah. Malaikat ambil tanah di merata-rata. Ambil di Jepun, ambil di Afrika, ambil di India, ambil di Malaysia. Dia ambil merata-rata tanah. Kemudian Allah cantumkan menjadi Adam Halis. Sebab itu kita lihat orang Jepun tengok, oh macam ni rupa wajah dia. Orang India macam ni rupa. Orang Afrika macam ni. Orang Europe macam ni. Orang Malaysia macam ni. Sebab tanah-tanahnya berbeza. Sebisa-bisa tanah. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Allah hebat. Jadi Nabi Adam AS dijadikan daripada bumi. Tahukah anda bagaimana untuk menghilangkan busuk? Cara yang terbaik menghilangkan busuk ialah menggunakan tanah. Kalau binatang mati, gali lubang, tutup. Selesai. Siapa kalau kita meninggal ke masuk dalam tanah 6 kaki, tutup, selesai. Kan tidak busuk. Jadi tanah ini penyelamat kepada bau busuk. Sehingga apabila kita terkena najis, sama ada najis babi ataupun anjing, maka kita diwajibkan supaya sama. Bersihkan dengan 7 jenis tanah dan air telaga air. Itu semua tanah, bersihkan dengan tanah. Bukan dengan sabun, bukan. Bukan dengan klorok, bukan. Bersihkan dengan tanah. Itulah hebatnya. Kita dijadikan daripada tanah, kita boleh dibersihkan daripada tanah. Jadi bumi berkhidmat terus kepada kita. Berkhidmat terus kepada kita. Dan kita lihat bagaimana matahari berkhidmat. Matahari berkhidmat kepada makhluknya. Matahari itu panas. Panas. Dia memberi panas. Tetapi tanpa matahari, pokok-pokok tidak subur. Manusia tak boleh hidup, tak ada matahari. Jadi panas matahari itu ada sedikit kesusahan kepada makhluk. Tapi panasnya itulah yang memberi kehidupan yang baik, kesuburan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Jadi gabungan matahari, bumi dan langit ini adalah merupakan asas kepada kewujudan manusia, makhluk di atas muka bumi. Jadi itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berpegang kepada keyakinan kita. Allah menjadikan bumi ini dalam masa 6 hari. 6 hari saja. Kun fayakun, terus jadi. Jadi kita lihat bagaimana matahari itu memberi cahaya. Memberi cahaya yang subur. Pokok-pokok akan menjadi layu tanpa cahaya matahari. Tapi ada sedikit panas apabila kena panas itu. Jadi panas itu umpama kesusahan lah. Hidup ini ada sedikit kesusahan. Tapi dia akan mencerdaskan kita. Ya Ijan. Menantimu di syurga. Waalaikumsalam hadir. Terima kasih. Thank you semua. Thank you semua. Kita lihat bagaimana keadaan muka bumi pula. Muka bumi pula. Kita lihat. Hebatnya kalau kawasan Khatulistiwa. Khatulistiwa ni kawasan tengah-tengah. Garisan bumi. You bayangkan setiap 1 jam apabila matahari berputar Hasan, ayahku, ya, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apabila matahari berputar setiap 1 jam, katakanlah masuk waktu subuh. Waktu subuh pukul 6 katakan. Pukul 6 waktu subuh di Malaysia. Maka 1 jam. Pukul 6 di Bangkok 1 jam lagi. Pukul 6 di India. Subuh juga 1 jam lagi. Pukul 6 di Arab Saudi 1 jam lagi. Jadi begitulah setiap 1 jam. Jadi azan dan solat akan berlaku mengikut putaran bumi. Azan dan solat berlaku mengikut putaran bumi. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan semasa kita pukul 5 pagi, Filipina sudah pun subuh. Bayangkan kita sudah pukul 7 pagi, tapi di Bangkok mulai subuh. Jadi azan ni berkelilingi. Azam bumi, azam. Setiap jam ada azam seluruh dunia. Tak berhenti. Macam orang tahu. Jadi azan. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau azan sudah tidak ada seluruh dunia, maka kiamatlah kita. Kiamat kita. Jadi itu hebatnya. Hebatnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi putaran bumi itu sejajar dengan putaran waktu-waktu solat. Mengikut zon-zon yang tertentu. Itulah. Bumi ini banyak memberi
banyak memberi manfaat kepada makhluk manusia. Dan Allah SWT mencipta makhluknya berbeza-beza. Kalau di kawasan Khatulistiwa, jenisnya binatang macam ni. Manusia pakai manusia macam ni. Kalau di kutub utara, kutub selatan, manusianya macam ni. Kalau di padang pasir, manusia macam ni. Kalau di antara sejuk dengan panas, di Jepun, China, manusia macam ni. Itu Allah jadikan. Jadi sebab itu, agama Islam kita ini sesuai kepada semua makhluk. Sama di tempat sejuk, di tempat panas, ataupun tempat yang sederhana, sejuk dan panas. Sesuai. Sebab itu kita mesti berdasarkan kepada pakaian. Pakaian ini yang dipentingkan ialah bukan fashionnya, tapi menutup aurat. Pakaian ini ialah menutup aurat. Itu yang lebih penting. Fashion tidak penting. Tak semesti pakai jubah itu menggambarkan pakaian Islam. Tutup aurat itu pakaian Islam. Menutupi aurat. Jadi orang yang tak menutup aurat berarti dia tidak mengikuti pakaian sebagai seorang Islam. Sebelum kita meneruskan bicara kita baca dulu surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya disampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda dan kepada semua rasul-rasul, para nabi-nabi. Juga semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kita baca bersama ini kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri atau suami, ahli-ahli keluarga, anak-anak, menantu, cucu, jiran-jiran, rakan-rakan cook of the day bersama dengan Tok setiap hari, ataupun pernah datang, ataupun akan datang bersama kita, dan kepada muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah sampaikan pahala kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Kebesaran Allah SWT mencipta bumi ini. Bumi ini juga apabila hari kiamat hancur lebur. Di antara apa yang dapat dilihat semasa angkasawan Amerika naik ke bulan, ialah pertama sekali dia nampak tembok besar Cina panjang macam tu, dan dia nampak Kaabah. Dan dia dengar suara azan. Daripada Kaabah. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi. Bumi diciptakan adalah untuk makhluk di muka bumi. Bumi ini diciptakan adalah sebagai transit untuk kita masuk ke alam barzakh. Itulah bumi. Bumi. Kita daripada alam roh. Alam roh bukan berada di bumi. Semasa kita jadi roh, sebelum kita masuk dalam dijadikan sebagai manusia, kita berada di alam roh dan kita berada di alam bumi. Sekarang bumi. Jadi sesiapa yang berada di alam bumi ini, maka dia mesti diuji. Dia menjalani proses pengujian. Ujian daripada Allah SWT untuk mendapat ganjaran di akhirat nanti. Sama ada di alam barzakh, ataupun di mahsyar, ataupun di syurga, ataupun neraka. Pada mahsyar itu adalah tempat menghitung. Ada kata pada mahsyar itu adalah di Syam, di antara Syam. Pada mahsyar besar, besar, tanah rata. Jadi bumi ini kita diciptakan untuk menempatkan semua makhluk-makhluk Allah. Haiwan, manusia, burung-burung, semua binatang-binatang semua ada. Jadi manusia juga diletakkan di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi ketua di muka bumi. Jadi kita harus ingat bahawa apabila kita alam roh kita sudah masuk menjadi seorang manusia, maka di situlah bermulanya tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Allah sayang kita. Allah jadi kita sebab Allah sayang kita. Allah nak kita masuk syurga. Allah buat berbagai-bagai cara supaya kita masuk syurga. Masuk syurga. Buat sikit dapat pahala, niat dapat pahala. Kalau buat tak elok pun jangan tulis lagi. Besok baru tulis. Lepas buat dosa pun kemudian ada istighfar pula, ada mohon taubat, maka erase. Begitulah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu untuk kita masuk dalam syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ingat Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Jadi apabila Allah menguasai hari pembalasan, setelah bumi ini hancur semua dah, kita hari pembalasan itu, pembalasan baik ataupun tidak baik. Baik atau tidak baik. Hari pembalasan. Dialah hakim, dialah buat kuasa putus. Kuasa putus. Jadi itu penting kepada kita, supaya kita jangan abaikan, jangan main-main mengenai perbicaraan di pada mahsyar nanti. Serius, memang serius. Memang sungguh berlaku. Jadi kita, apa tanggungjawab kita? Apa persiapan kita? Bayangkan dunia kita sekarang ada 7 bilion manusia. 7 bilion. Yang Muslim lebih kurang 1.5 bilion. You bayangkan non-Muslim tu dah habis dah. Itu dah kira direct neraka lah. Tak boleh buat apa dah. 1.5 bilion ini pun pilih lagi. Yang tak solat, yang buat jahat, macam-macam lah. Macam-macam lagi. Jadi maknanya yang akan masuk syurga ni tidaklah ramai sangat. Tidak. Sekarang 7 bilion yang masih hidup. Kalau daripada Nabi Adam AS sampai sekarang, berapa puluh bilion manusia ada. Jadi untuk kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sebagai umat akhir zaman, kita ditugaskan untuk memastikan bahawasanya kita juga terpilih untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah ni banyak cara. Banyak pintu. Pintu-pintu syurga ni banyak. Ada pintu puasa, ada pintu Al-Quran, ada pintu solat, ada pintu sedekah. Semua ni pintu-pintu ni kita boleh masuk. Kita boleh masuk. Semua pintu ini disediakan untuk umat Nabi Muhammad. Keep. Assalamualaikum Tok. Jenguk Tok sekejap. Harap sihat-sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat. Tok, nenek panggil, ajak makan. Dah makan tu. Amin. Jadi apabila kita ditugaskan di atas muka bumi ini, tugas kita yang pertama ialah untuk melihat pengurusan di akhirat. Ini ramai orang yang keliru. Kenapa Allah jadikan bumi? Kerana tempat nak uji manusia. Kalau kita kira kalau analogi drama ke pentas drama. Kamu jadi orang jahat, kamu jadi orang ni, kamu ya pentas drama mengikut lakonan pengarah, pentas drama. Jadi dunia ini sebagai satu pentas. Pentas. Tapi skripnya kita buat sendiri. Pelakunya kita lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Thank you sahabat Duha yang sudi hadir. Terima kasih banyak. Tap. Semoga mendapat rahmat Allah selalu. Amin. Sokok biru baju putih hari ni tu. Sokok biru baju putih. Baju putih. Ya, Samsudin Jalaluddin. Apa khabar Cik Din? Cik Din, Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cik Din. Cik Din. Jadi apabila kita berada di alam dunia, ini ramai orang yang terkeliru dengan kenapa kita dihidupkan di dunia. Allah sudah sediakan pentasnya dunia. Allah sudah sediakan lampunya matahari. Allah sudah sediakan airnya, iaitu air laut. Kita yang berada di pentas dunia, apa yang kita perlu buat? Ini yang ramai keliru. Ramai yang nak berusaha sehingga lupa kepada akhirat. Ini yang mengecewakan kita. Kita harap kita tidak lupa kepada akhirat. Tidak lupa kepada akhirat. Sebab kita akan pergi ke sana. Pergi ke sana. Kita akan ke akhirat juga. Suka tak suka, nak tak nak, pergi ke sana juga. Pergi ke sana. Jadi, kenapa tempat yang bumi yang kita nak, yang Allah akan hancurkan ini, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Yang kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melakukan sehingga masa 24 jam Allah beri kepada kita, kita abaikan. Kita tidak fokus kepada untuk akhirat. Ya Muhammad, mari berselawat satu kali. 10 dosa diampunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 kali Allah berselawat kepada kita. Amin. Amin.
Jadi dalam kehidupan diuji kita oleh sebagai hamba Allah ini, kita mesti fokus apa bekalan kita ke akhirat. Di atas muka bumi. Bumi akan hancur. Semua akan hancur. Akan hancur. Cakrawala semua akan hancur. Allah akan wujudkan satu dunia baru, iaitu dunia akhirat. Pada mahsyar. Pada mahsyar. Dan akan ada syurga dan neraka. Itu adalah endingnya. Ending hidup kita ini. Ending hidup kita ini. Tapi kita ada transit yang pertama, iaitu alam barzah. Bagi orang yang meninggal sebelum kiamat, dia pergi ke alam kubur, alam barzah. Itu transit. Tapi transit ni pun sudah ada dah unsur-unsur penyiksaan. Kalau tak boleh jawab ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, dah kena hentam dah. Dah kena dah walaupun transit. Transit dah ada dah. Transit pun dah ada dah. Bau-bau syurga, rasa lapang, rasa luar, rasa sejuk, rasa nyaman. Di alam barzah pun dah ada dah. Simptom-simptom itu sudah ada. Bau-bau syurga sudah ada. Jadi persiapan kita ke alam barzah. Itu tahap yang pertama. Apa persiapan ke alam barzah? Apabila kita masuk ke alam kubur dalam bumi. Kita daripada bumi. Ditanam dalam bumi pula. Back to square one lah. Balik asal. Bila kita dimasuk dalam bumi, kita di dunia kita boleh pilih teman. Kita boleh cari girlfriend, boyfriend, kita ada teman. Dan ada juga teman kita yang sudah ditakdirkan. Siapa ibu bapa kita, itu teman yang ditakdirkan. Siapa suami isteri kita, itu yang ditakdirkan. Siapa adik-beradik kita, itu ditakdirkan. Tapi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang kita boleh cari, jumpa di sana, jumpa schoolmate, office mate, whatever mate lah, kampung mate, apa semua kita boleh cari. Semua ini ada yang rapat, ada yang tak rapat, ada yang close, ada yang sayang. Dan ada adabnya. Kita dengan ibu bapa macam ni, dengan kawan macam ni, semua ada adabnya. Tapi semua ini apabila kita meninggal dunia, hanya kita seorang saja pergi dalam. Hanya kita seorang saja ditanam dalam kubur. Tak pernah lagi berlaku dalam sejarah. Iaitu orang suami meninggal, maka isteri pun turut dimakamkan. Tak ada. Semua. Kalau suami meninggal, suami dulu. Kalau isteri meninggal, isteri dulu. Jadi siapa teman kita? Ini persoalannya. Ya, tu nak kongsi hari ini. Jadi kalau di dunia kita boleh kawan. Kita boleh kawan. Kawan yang baik, kita make close. Kawan banyak membantu, kita make close. Kawan banyak mewujudkan masalah. Keep distance. Jarakkan sikit. Keep kau. Astagfirullah. Amalan hari-hari. Penghalang ke syurga adalah dosa. Betul kata? Benar sekali. Yang menghalang kita ke syurga ialah dosa. Yang membawa kita ke neraka ialah dosa. Pahala membawa kita ke syurga. Tapi dosa membawa kita ke neraka. Katakanlah contoh. Kita ada dosa 10. Dosa 10, pahala ada 9. Pahala ada 9. Berarti kita masuk neraka. Tapi masuk neraka kita selama 1 saja perbezaan. Bukan 10. Bukan. Ditolak dah. Ditolak. Pahala tu ditolak. Katakanlah banyak sikit kita bubuh kan. Dosa ada 100, pahala ada 90. Yang kita kena masuk neraka selama 10. 10. Sebab dosa itu di cover oleh pahala 90. Jadi 10 kena masuk neraka. Itu. Tapi kalau kita ada pahala 100, dosa dia 90, maka kita tidak perlu masuk neraka. Terus masuk syurga. Allah itu adil. Allah tu sayang kepada kita. Walaupun kita ada dosa. Ya. Walaupun kita ada dosa 90. Tapi pahala kita 100. Maka kita ada lagi lebih 10 pahala kita. Maka kita masuk syurga. Tak perlu masuk neraka. Tak perlu masuk neraka. Tidak dimasukkan dalam neraka. Allahu Akbar. Hebat kan? Inilah Allah sayang kepada makhluknya. Allah sayang. Jadi kita kena berlumba-lumba lah. Walaupun ada jahat tu ada, maksiat tu pun ada, tipu pun ada lagi. Tapi berusaha mencari pahala. Kita berusaha mencari pahala. Accumulated figure kita dapat. Dalam masa yang sama, kita beristighfar. Kita bertaubat supaya dosa-dosa kita buat ni hapus. Pahala dapat. Macam tu. Sehingga ending kita masuk dalam kubur. Ditimbang di pada mahsyar nanti. Maka lebih beratlah. Pahala daripada dosa. Maka insyaAllah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita akan masuk syurga. Jadi sebab itu persiapan kita yang sebenar untuk ke akhirat. Kita jangan keliru dengan dunia. Dunia ni umpama seorang wanita tua. Wanita tua. Apabila Rasulullah naik Isra' dan Mi'raj,
Di antara apa yang dilihat oleh Rasulullah ialah seorang wanita tua. Tua. Bongkok dah tua. Rasulullah tanya Jibril, siapa kata itulah dunia. Ramai orang tertipu dengan dunia. Tua ni maknanya nak habis dah. Ending dah. Dan banyak peristiwa-peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak lama lagi Isra' dan Mi'raj. Kita berbicara mengenai Isra' Mi'raj. Panjang cerita. Tapi kita nak, apa yang Atuk nak kongsi pada hari ini, pagi ini, ialah persiapan kita untuk masuk dalam bumi semula. Apa persiapan kita? Kurang-kurang untuk alam kubur. Kita nak sahabat. Okey? Kita nak sahabat tak masuk dalam kubur? Nak. Sunyi seorang. Sunyi. Kita nak cahaya tak dalam kubur? Kita nak. Rumah kita kalau tak ada elektrik, habis orang telefon TNB. Oi, TNB, elektrik tak ada. Elektrik tak ada. Elektrik tak ada. Sibuk satu kampung. Elektrik tak ada. Dalam kubur, you nak telefon siapa? Takkan nak telefon TNB. Oi, TNB, kubur aku gelap ni. Mana dia hiraukan? Orang TNB pun 2x5. Ini bahaya kita. Jadi kita buat siapan. Jadi cahaya tu apa? Yang membantu kita di alam barzah tu apa? Setakat tu ya dulu. Kita bicara setakat tu. Buat persiapan setakat tu ya dulu. Cahaya-cahaya dalam kubur ialah Al-Quran. Al-Quran yang kita hafal. Al-Quran yang kita baca. Itulah dia akan datang kepada kita di alam barzah nanti. Ya Udi, apa khabar Udi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, mana kalau siapa nak kuburnya bercahaya, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca. Whatever ayat pun bacalah. Pendek ke panjang ke. Kalau nak kubur tu macam cerah, macam studio, macam main bola. Baca banyak-banyak. Hafizkan Al-Quran itu. Hafizkan. Jadi, itulah cahaya dah. Dan lagi, banyak bantuan-bantuan, pelindung-pelindung kita. Zikir-zikir yang kita buat. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita puasa. Ibadat puasa. Ya nenek cantik. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum Taji. Waalaikumsalam. Kita puasa. Kita puasa. Kalau kita mampu pergi Mekah, kita menunaikan fardu haji. Ataupun kita pergi buat umrah. Kalau kita duit ada lebihan, cukup haulnya dengan zakat, kita keluarkan zakat. Kita keluar zakat. Jadi ini semua adalah membantu kita. Rakan sahabat, rakan karib kita yang akan hadir bersama dengan kita di alam barzah. Itu belum lagi di pada mahsyar. Pada mahsyar mereka ini sentiasa berdapin dengan kita. Kalau kawan di dunia, dia come and go. Datang dan pergi itu biasa. Tapi kalau kita bersama dengan Al-Quran di dunia, maka di alam kubur kita bersama dengan Al-Quran. Pada mahsyar kita bersama dengan Al-Quran. Dan di syurga kita bersama dengan Al-Quran. Setianya Al-Quran kepada kita. Setianya Al-Quran kepada kita. Setianya solat kepada kita. Solat kepada kita. Kita harus ingat, ibadat yang pertama yang akan disoal di mahsyar nanti ialah solat. Solat akan ditanya daripada mahsyar. Solat dulu. Cek solat dulu. 5 waktu cukup tak? Kalau tak cukup, kalau tak cukup, kalau ada cacat lah, macam tak khusyuk ke, kalau tak tak fokus ke, macam-macam datang masa solat. Maka Allah kata, ya malaikat, cuba tengok solat sunat dia. Solat sunat. Jadi tengok solat sunat. Ada. Ambil solat sunat, tampung kepada solat wajib. InsyaAllah masuk syurga. Sebab itu solat sunat itu penting. Apabila solat kita cacat, solat kita tidak sempurna, tidak boleh ditampung dengan sedekah. Tak boleh. Tidak boleh ditampung dengan zakat. Tak boleh. Tidak boleh ditampung dengan puasa. Tak boleh. Tidak boleh ditampung dengan haji. Tak boleh. Sebab solat yang tak sempurna mesti ditampung oleh solat sunat. Sebab itu kena solat sunat. Duha ni, waktu duha. Solat ni waktu duha. Kita tahulah berapa khusyuk kita. Solat zuhur 4 rakaat. Mungkin 1 rakaat khusyuk, 3 tak khusyuk. Tapi kita buat solat qabliyah ba'diyah. Buat solat qabliyah ba'diyah. Qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Maka akan menjadikan solat zuhur kita itu solid. Itu penting. Itu penting. Jangan permainkan solat sunat ini. Solat sunat ini, ada orang kata, alah sunat je. Tak buat, tak dosa. Tetapi apabila sampai di pada mahsyar, solat sunat ini begitu berguna. Siapa boleh yakin bahawasanya dia begitu khusyuk solat? Khusyuk ke? Masa solat sampai Bangkok, sampai Jakarta, mata kata pergi. Barang hilang pun jumpa dalam solat. Allahu Akbar. Jadi kita kena tampung dengan solat sunat.
Solat sunat, perbanyakkan solat sunat itu. Terutama solat qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah ni ada 12 rakaat. Di antara Zuhur, sebelum Zuhur, selepas Zuhur. Kemudian sebelum Asar 2 rakaat, selepas Maghrib 2 rakaat, selepas Isya 4 rakaat, 4 rakaat, sebelum Subuh 2 rakaat. Itulah solat-solat qabliyah ba'diyah. Ya Wan, salam tu. Alhamdulillah tu, sehat. Sehat, alhamdulillah, syukur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tu. Jadi inilah persiapan kita. Apa yang ditekankan di sini ialah kita memperkecilkan solat sunat. Solat ala sunat je tu. Oi, menyesal besok nanti. Sebab yang akan melengkapkan umpama wanita lah. Muka asli dengan muka makeup lain kan? Muka makeup tu lain, nampak lain. Nampak lain. Jadi solat ini umpama analoginya lebih kurang macam tu lah. Kalau ada solat kita kurang sempurna, mungkin bacaannya lari sikit, ingatan lari sikit, maka boleh ditampung dengan solat sunat. Kita harus ingat, apabila solat ditolak, maka tak ada guna puasa, tak ada guna haji, tak ada guna, tidak akan disemak. Dihembang dalam neraka dulu. Tidak akan disemak. Puasa, haji, zakat, sedekah tidak akan disemak. Apabila kita lulus saja, solat kita lulus, baru tengok sedekah, baru tengok haji, baru tengok zakat, baru tengok puasa, amalan-amalan lain dan sebagainya. Dengan syarat solat mesti lulus. Kalau dulu tak silap atuk, BM Bahasa Malaysia mesti kredit baru dapat CJ. Kalau tidak, tak dapat CJ. Lebih kurang macam itulah. Jadi kita kena berusaha. Berusaha. Kenapa kita perlu sangat lengkapkan solat kita ini? Sebab kita sedar bahawa kita akan pergi alam barzah. Persiapan kita, kapal ni kita nak bina. Solat itu umpama kapal yang kita nak bina untuk pergi ke alam barzah. Alam barzah. Seorang diri. Ya, seorang diri masuk kubur. Cuti sekolah tu. Cuti sekolah ni tu. Tak jalan-jalan melancur ke tu? Ya tak ya juga. Atuk dah lama tak sekolah. Tak tahu cuti sekolah pula. Kita selalu cuti. Tak sekolah kan? Tak sekolah. Cuti sokmo. Jadi persiapan kita untuk ke akhirat ialah kita kalkulin. Apa persiapan kita? Pertama solat. Solat sunat. Sedekah. Zikir, baca Quran, puasa. Itu semua adalah bekalan-bekalan untuk kita akhirat. Dan dalam masa yang sama kita mesti jaga hablu minallah, hablu minallah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Hablu minallah itu jaga kita hubungan dengan Allah SWT, termasuk dalam ibadah-ibadah solat tadi. Ibadah zikir dan sebagainya. Hablu minannas, hubungan sama manusia. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Buat baik kepada keluarga. Buat baik kepada jiran-jiran. Orang yang paling baik. Bila Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapakah orang yang baik? Orang yang baik ialah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Orang yang boleh menghiburkan orang lain. Orang yang tolong menyelesaikan masalah orang lain. Itulah orang baik. Jadi untuk itu, cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok. Tajuk kita. Jangan lupa, dunia ini tempat untuk tinggalkan. Akhirat adalah tempat kekal. Dan transit arena kita yang pertama ialah alam barzah. Apa persiapan kita? Kita selalu pergi arena singgah. Kenapa singgah? Penat. Nak minum, nak makan sebagainya. Nak rehat dulu. Itulah alam barzah. Ya, kau Al-Quran bukan untuk dijadikan perhiasan saja. Benar sekali. Yang dibaca bukan untuk dikhatam saja. Tapi untuk diamalkan. Al-Quran dilihat dapat pahala, dibaca dapat pahala, faham maksud dapat pahala, amalkan dapat pahala. 4 peringkat kau. 4 peringkat Al-Quran. Benda ajaib. Satu-satunya benda di dunia. Satu-satunya kitab di dunia yang kita lihat pun dapat pahala. Apalagi kita baca, apalagi kita amalkan. Jadi itu cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Atuk berdoa semoga kita buat persiapan untuk ke alam barzah. Buat persiapan ke alam barzah. Apa persiapan tu? Pertama solat. Yang kedua solat sunat. Solat wajib, solat sunat. Sedekah. Sekadar yang mampu. 50 sen pun tak apa. Sedekah. Sekadar yang mampu. Puasa Isnin Khamis. Sebelum puasa Ramadan. 23 Mac Ramadan. Puasa dulu Isnin Khamis. Puasa dulu Isnin Khamis. Zikir. Paling mudah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Zikir. Ini bekalan-bekalan kita ni. Zikir kita. Berselawat kepada Rasulullah. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah berselawat 10 kali kepada kita. Smart ibadah. Kita berselawat. Mulut sentiasa berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.